Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji-pujian hanya layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam untuk junjungan mulia kekasih Allah, kekasih kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap daripada kita beroleh syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini kita nak sambung semula pembacaan kitab hadis Jami' Tirmizi ataupun Sunan Tirmizi, iaitu hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, dan kita telah tiba pada tajuk berkenaan tentang Babu ma ja'a fit tahrish. Muka surat kalau kitab saya 780, bab yang ke-30. Maka Imam Tirmizi membawakan tajuk Babu ma ja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan at-tahrish bainal bahaim. At-tahrish memberi maksud menjadikan bergaduh, ataupun bahasa mudahnya zaman kita melagakan. Bab pada hadis yang telah datang berkenaan melagakan di antara binatang. Melagakan, zaman kita melagakan binatang adalah perkara-perkara yang dilakukan oleh sebahagian daripada orang. Maka Nabi SAW larang daripada melagakan binatang. Dan yang kedua, wal wasmi fil wajah, dan meletakkan cop, meletakkan besi panas pada wajah binatang. Kadang-kadang orang dulu meletakkan tanda, meletakkan cop sebagai tanda. Maka Nabi SAW larang daripada melakukan wasam, meletakkan cop pada wajah binatang, pada muka binatang. Jom kita lihat hadisnya, riwayat 1698. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Yahya bin Adam an Qutbah bin Abdul Aziz an al-A'mash an Abi Yahya an Mujahid an Ibn Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, naha Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada melagakan di antara binatang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, riwayat seterusnya. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin al-Musanna qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi an Sufyan an al-A'mash an Abi Yahya an Mujahid anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, telah melarang anit tahrish, daripada perbuatan melagakan di antara binatang. Walam yadhkur fihi, namun hadis yang kedua ini tidak disebutkan padanya daripada Abdullah bin Abbas, dan dikatakan hadza, perkara ini adalah menjadikan hadis itu lebih sahih daripada riwayat Qutbah. Maksudnya hadis yang tidak ada nama sahabat berkenaan tentang melagakan binatang ini adalah lebih sahih. Periwayatannya secara mursal adalah lebih sahih. وروى شريك هذا الحديث عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن أبي يحيى. Dan riwayat yang ketiga pula, pada waktu itu tidak disebutkan nama perawi yang bernama Abu Yahya. Warawa Abu Muawiyah an al-A'mash an Mujahid an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa wa fil babi, dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Talha, Jabir, Abu Sa'id, Ikrash bin Zu'aib radhiyallahu ta'ala anhum. Riwayat 1699.
وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح عن ابن جريج عن أبي الزبير عن Jabir, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya baginda Nabi SAW naha, telah melarang, anil wasam, daripada meletakkan cop, fil wajah, pada wajah binatang, wadarbi, dan Nabi telah melarang daripada memukul binatang. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Boleh lihat kepada Arafah pada baris yang kedua daripada bawah, muka surat 780, kata para ulama, wa thabatal wasmu 'ala al-fakhiz an Umar al-Faruq radhiyallahu anhum. Umar al-Faruq radhiyallahu anhum pernah meletakkan cop sebagai tanda pada peha binatang, al-fakhiz, pada peha binatang. Wa kana fi qalibihi al-waqfu lillah, dan antara tanda yang pernah diletakkan oleh Umar bin Khattab pada binatang adalah bahawa binatang ini adalah wakaf untuk Allah. Maka orang takkan jual dia, orang pada waktu itu takkan menyalahgunakan dia. Maka boleh meletakkan cop pada binatang apabila benar-benar ada keperluan. Namun pada waktu itu Nabi SAW larang daripada meletakkan al-wasam, cop, pada wajah binatang. Bab yang ke-31 berkenaan tentang had baligh seseorang lelaki, dan bilakah yufradulah, akan ditetapkan untuknya bahagian apabila terdapatnya harta rampasan perang. Maka pada usia berapakah seseorang lelaki itu dia menjadi baligh? Kalaulah pada waktu itu dia mimpi dan pada waktu itu dibenarkan mimpinya, maka dikira. Tapi kalaulah pada waktu itu kata-katanya tak dibenarkan daripada sudut usia berapakah yang dah dikira sebagai baligh? Riwayat 1700. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad ibn al-Wazir al-Wasiti qala hadatsana Ishaq ibn Yusuf an Sufyan an Ubaidillah ibn Umar an-Nafi' an ibn Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, uridtu ala Rasulillah, aku telah dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaishin, pada satu pertempuran, dan pada waktu itu usiaku adalah 14 tahun. Falam yaqbalni, Nabi tidak menerima aku. Thumma uridtuhu alaihi, kemudian aku dibawa lagi ke hadapan Nabi min qabil, pada tahun berikut, fi jaishin, dalam satu pasukan, wa ana ibn 15, dan aku telah berusia 15 tahun. Faqabilani, maka Nabi SAW telah menerima aku. Maka ini menjadi dalil bahawa usia 15 tahun tanpa mengambil kira tentang mimpi dan lain-lain daripada sudut usia, maka seseorang itu dah dikira baligh. Maka dalam mazhab Syafi'i pun bila kita baca tanda-tanda baligh, antaranya adalah berusia 15 tahun apabila tidak pernah mimpi. Kalaulah tak pernah mimpi, bila masuk dia usia 15 tahun dah dikira sebagai baligh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Nafi', berkata Nafi', maka aku telah menceritakan hadis ini kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka beliau berkata, hadza, ini adalah haddu ma baina as-saghir wal kabir, satu bentuk tanda sempadan yang membezakan di antara belum baligh dan baligh, iaitu usia 15 tahun. Summa kataba, kemudian beliau telah menulis surat, ayyufrada, untuk ditetapkan bahagian harta rampasan perang, liman balagha, untuk seseorang yang telah mencapai usia 15 tahun. Maka kalaulah dah berusia 15 tahun, dia akan dapat bahagian daripada harta rampasan perang. Riwayat 1701. Wabi ilaihi qala hadatsana, kalaulah yang tidak berusia 15 tahun, kita dah pernah belajar mana-mana kanak-kanak yang pada waktu itu kalaulah diikut dalam perang pun dia tidak akan dapat bahagian khusus daripada harta rampasan perang, sebab dikira masih lagi belum baligh. Namun kalaulah dah 15 tahun, dia akan ada bahagian khususnya daripada al-ghanimah. Riwayat 1701. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Ubaidillah nahwa bimakna illa annahu qala, kecuali dalam riwayat berikut ini beliau berkata bahawa Umar bin Khattab telah berkata, hadza haddu ma baina, ini adalah had di antara az-zurriyah, kanak-kanak,
wal muqatilah, dan seseorang yang dikira sebagai prajurit. Ini perbezaan di antara kanak-kanak dan juga prajurit perang, iaitu usia 15 tahun. Walam yadhkur, namun dalam sanad yang kedua ini tidak disebutkan bahawa Umar bin Khattab ada menulis kepada para gubernur dia. Hadis ini, hadis Ishaq bin Yusuf, adalah hadis yang hasan sahih gharib daripada hadis Sufyan Ats-Tsauri. Bab yang ke-32, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang fiman, berkenaan tentang seseorang yustashhadu, yang syahid, wa alaihi dainun, dan pada waktu itu dia mempunyai hutang. Apa yang berlaku kalaulah seseorang itu syahid namun ada hutang yang dia belum bayar? Maka Nabi SAW pernah pada waktu itu tidak mahu mensolatkan jenazah orang yang ada hutang. Riwayat 1702. Wa bi ilai qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laysu an Sa'id bin Abi Sa'id an Abdullah bin Abi Qatadah an Abi annahu sami'ahu yuhaddits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qama fihim, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di kalangan para sahabat. Fadzakara, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut lahum, kepada para sahabat, annal jihad fi sabilillah wal iman billah afdalul a'mal, bahawa amalan yang paling afdal adalah berjihad pada jalan Allah dan beriman kepada Allah. Maka ketika mana Nabi sedang berbicara kepada para sahabat, Nabi sebut tentang kelebihan berjihad dan beriman kepada Allah. Faqama rajulun, maka telah bangkit seorang lelaki lalu dia berkata, wahai utusan Allah, ara'aita bermaksud ay akhbirni, ara'aita, maklumkan kepadaku wahai Rasulullah, in qutiltu fi sabilillah, kalaulah aku terbunuh pada jalan Allah, syahid pada jalan Allah, yukaffiru anni khatayaya, adakah Allah akan mengampunkan dosaku? Lalu lelaki ini bertanya soalan kepada Nabi. Maka Nabi SAW menjawab, na'am ya, in kutilta fi sabilillah, jika kamu terbunuh pada jalan Allah, wa anta, dalam keadaan kamu, apakah keadaan dia? Sabir, sabar, muhtasib, pada waktu itu mengharap kepada pahala dan ganjaran, mukbil, dalam keadaan maju ke hadapan, ghairu mudbir, bukan lari daripada medan peperangan. Maka apa syarat dia? Terbunuh. Kemudian sabar. Yang kedua, mengharap kepada pahala dan ganjaran. Dan yang ketiga, maju ke hadapan dan tidak pada waktu itu melarikan diri daripada medan peperangan. Maka Nabi SAW bersabda akan diampunkan dosa. Kemudian Nabi SAW selepas itu bersabda, kaifa qulta, apa yang kamu cakap tadi? Ulang balik soalan. Maka lelaki ini berkata, ara'aita, maklumkan aku wahai Rasulullah. Maka lelaki ini ulang balik soalan dia. Dia kata, kalaulah aku terbunuh pada jalan Allah, adakah akan diampunkan dosaku? Maka sabda Nabi SAW, na'am ya, wa anta sabir, dalam syarat kamu bersabar, mengharapkan pahala dan ganjaran, maju ke hadapan, ghairu mudbir, tidak melarikan diri. Kemudian Nabi menambah, illa dain, kecuali dosa hutang, maka pada waktu itu tidak dimaafkan. Kerana sesungguhnya Jibril baru sahaja telah memaklumkan kepadaku perkara tersebut. Kemudian kita boleh lihat kepada Sahara pada baris yang keempat, berkenaan tindak melarikan diri daripada medan peperangan. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, ghairu mudbir, perkataan yang Nabi sebut tidak melarikan diri, ihtiraz mimman yukbil fi waqtin wa yudbir fi waqtin. Sebenarnya Nabi SAW nak membezakan dengan orang yang dia maju pada sebahagian keadaan dan melarikan diri pada keadaan yang lain, maka tidak termasuk dalam janji yang akan diampunkan dosa kalaulah syahid, kata Imam Nawawi rahimahullah. Maka tak boleh melarikan diri daripada medan peperangan. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Anas Muhammad bin Jahash, Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan telah meriwayatkan sebahagian mereka hadis ini daripada Sa'id Al-Makburi, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW, riwayat yang lebih kurang sama.
Maka daripada sini kita nampak bagaimana hutang itu penting untuk dilunaskan. Kalaulah tidak, seseorang yang syahid pun pada waktu itu tidak akan dimaafkan. Lalu kalaulah pada waktu itu kita tidak mampu membayar waktu hidup, kita mesti pada waktu itu menulis dan menjadikan ianya sebagai salah satu komponen penting daripada wasiat kita. Sebab kalaulah tidak, maka waris pun tidak tahu dan kita pun tidak memberitahu. Maka penting untuk kita mengambil berat tentang hutang-hutang yang ada. Kata Imam Tirmidzi muka surat 782, dan telah meriwayatkan Yahya bin Sa'id al-Ansari dan lebih daripada seorang riwayat seperti ini daripada Sa'id al-Makburi, daripada Abdullah bin Abi Qatadah, daripada ayahnya, daripada Nabi SAW, dan sanad yang terakhir ini adalah lebih sahih daripada hadis Sa'id al-Makburi, terus daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bab yang ke-33 berkenaan tentang mengkebumikan para syuhada. Maka di manakah nak dikebumikan para syuhada? Di mana terbunuh, maka disitulah dikebumikan. Tidak sepatutnya dibawa balik ke kampungnya. Riwayat 1703, wabihi ilaihi qala hadatsana Azhar bin Marwan al-Basri qala hadatsana Abdul Waris ibn Sa'id an Ayyub an Humayd ibn Hilal an Abi Dahma an Hisham bin Amir qala syukiya ila Rasulullah SAW, telah dibuat pengaduan kepada Nabi SAW. Al-jirahat yang dimaksudkan di sini orang-orang yang telah terkorban kerana luka. Maka telah dibuat aduan kepada Nabi SAW tentang al-jirahat, orang-orang yang terkorban kerana luka pada peperangan Uhud. Faqal, maka sabda Nabi, ihfiru, galilah, wa ausi'u, dan luaskanlah penggalian, wa asinu, dan perelokkanlah pengkebumian, wa dafinu, dan kebumikanlah al-ithnaini, 2 orang dan 3 orang pada satu kubur, wa qaddimu, dan dahulukan di antara mereka yang paling banyak mengetahui tentang Al-Quran. Famata abi, maka kata perawi, dan bapaku juga antara orang yang telah syahid. Fakuddima, maka dia telah didahulukan kerana Al-Quran yang dihafal, yang dia tahu, sebelum dimasukkan lagi 2 orang sahabat. Maka daripada sini ada banyak yang kita boleh belajar. Yang pertama, kita belajar boleh untuk mengkebumikan lebih daripada satu mayat pada satu perkuburan, dan itu Nabi buat dalam peperangan Uhud. Yang kedua, siapakah yang patut didahulukan? Itulah orang yang lebih banyak hafal Al-Quran ataupun mengetahui tentang Al-Quran. Itu yang patut untuk didahulukan. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Khabbab bin Al-Arad, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan telah meriwayatkan Sufyan, dan lebih daripada seorang hadis ini daripada Ayyub, daripada Humayd bin Hilal, daripada Hisham bin Amir, dan Abu Dahma perawi, nama beliau adalah Qirfah bin Buhais. Bab yang ke-34 berkenaan tentang pentingnya bermusyawarah. Pentingnya bermusyawarah ketika mana perang ataupun pada waktu itu, pada apa jua situasi. Riwayat 1704, wa bi ilaihi qala hadatsana Hannad qala hadatsana Abu Muawiyah an al-A'mash an Amr ibn Murrah an Abi Ubaidah an Abdullah radhiyallahu anhu qala lamma kana yaum Badr waji'a bil usara, apabila telah selesai peperangan Badar dan telah dibawakan dengan tawanan-tawanan perang, al-usara, tawanan-tawanan perang, maka Nabi SAW telah bersabda, ma taqulun, maka apakah yang kamu katakan berkenaan tentang tawanan-tawanan ini? Maksudnya Nabi bertanya pendapat para sahabat. Wa dzakara qissatan tawilah, dan perawi telah membawakan kisah yang panjang lebar yang sebenarnya kita dah baca. Maka Umar bin Khattab bagi pandangannya, Abu Bakar radhiyallahu anhum pun memberi pandangan beliau. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Umar bin Khattab, Abu Ayyub, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Hadis ini adalah hadis yang hasan, dan Abu Ubaidah tidak pernah mendengar, dan Abu Ubaidah perawi tidak pernah mendengar hadis daripada ayahnya. Dan diriwayatkan daripada Abu Hurairah, beliau berkata, aku tidak pernah melihat seseorang aktsara masyuratan, yang lebih banyak bermusyawarah, li ashabih, terhadap para sahabatnya, lebih daripada Nabi SAW. Dan ini kita biasa dengar, Nabi SAW orang yang paling banyak bermusyawarah.
maka itu bukannya hadis, namun kata-kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana memang Nabi SAW terlalu banyak melakukan mesyuarah pada waktu itu bersama kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Bab yang ke-35, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang, la tufada, tidak boleh ditebus jifatul asir, mayat tawanan-tawanan perang. Maka mayat tawanan perang daripada kalangan musuh tidak sepatutnya pada waktu itu diambil bayaran sebagai satu bentuk tebusan. Sebab dia telah mati, dia tak hidup, maka tak sepatutnya mengambil tebusan daripada mayat-mayat tawanan perang yang telah dibunuh. Riwayat 1705, wa bihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Ahmad qala hadatsana Sufyan an ibni Abi Layla an al-Hakam an Miksam an ibni Abbas radhiyallahu anhum anna al-musyrikin, sesungguhnya orang-orang musyrikin Mekah, mereka ingin untuk membeli jasad-jasad seorang lelaki musyrik daripada kalangan mereka. Maka Nabi SAW engkar untuk menjualnya. Maka siapakah lelaki tersebut yang mereka nak tebus mayat dia? Maka kita boleh lihat qawata pada baris yang kedua, beliau adalah Naufal bin Abdullah bin Mughirah daripada kalangan Banu Makhzum, keluarga Abu Jahal. Maka Nabi tak nak jual. Hadis ini adalah hadis yang kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan Hakam, dan telah meriwayatkan Hajjaj bin Artah juga daripada Al-Hakam. Berkata Imam Ahmad bin Hasan, aku telah mendengar Imam Ahmad bin Hanbal berkata, perawi yang bernama Ibnu Abi Layla la yuhtajju bihadithi, hadis-hadisnya tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Berkata Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Ibnu Abi Layla Saduq adalah seorang yang benar, akan tetapi tidak diketahui yang sahih daripada hadisnya, daripada riwayatnya yang tidak elok, yang lemah. Wala arwi, kata Imam Bukhari, dan aku sendiri tidak meriwayatkan hadis daripada Ibnu Abi Layla. Dan Ibnu Abi Layla, beliau adalah Saduq, seorang yang dipercayai, faqih, seorang yang faqih. Warubbama, namun kadangkala beliau melakukan waham, kesilapan di dalam sanad. Wa bi ilai qala hadatsana Nasr bin Ali qala hadatsana Abdullah bin Dawud an Sufyan ats-Tsauri qala fuqahauna, berkata Sufyan ats-Tsauri memuji Ibnu Abi Layla, beliau berkata yang faqih daripada kalangan kami adalah Ibnu Abi Layla dan Abdullah bin Shubrumah. Bab yang ke-36, yang mana kalau kita lihat pada hasyiah, maka ini disebut berkenaan tentang bab ma jaa fil firari minaz zahab, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang melarikan diri daripada medan perang. Maka itu adalah antara dosa besar, melarikan diri daripada medan peperangan. Riwayat 1706, wa bi la qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan an Yazid bin Abi Ziyad an Abdurrahman bin Abi Layla an Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata Nabi SAW telah mengutuskan kami di dalam satu sariyah, di dalam satu ekspedisi. Fahasan nasu haisah, maka telah berundur para sahabat haisatan, dengan satu pengunduran. Mereka telah berundur. Maka kalaulah berundur, maka tidak dikira sebagai melarikan diri. Boleh lihat kepada Sahara pada baris yang pertama, apakah maksud hasa, iaitu al-mailu, cenderung, maka telah mengundurkan diri. Okey, lihat kepada Sahara juga pada baris yang pertama, wa in arada bin nasi a'da'ahum fal muradu bihal hamlah. Kalaulah an-nas itu yang dimaksudkan adalah musuh, maka perkataan hasan nasa maksudnya pada waktu itu adalah menyerang. Kalaulah an-nas yang dimaksudkan musuh, maka ianya membawa makna menyerang. Kalaulah an-nas itu yang dimaksudkan para sahabat, maka ianya memberi maksud berundur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka telah berundur para sahabat radhiyallahu anhum. Faqadimna al-Madinah, kata perawi, maka kami telah tiba di Madinah. Fakhtaba'na, maka kami telah bersembunyi, biha, disebabkan perbuatan kami berundur. Wa qulna, dan kami berkata halakna, binasa kami. Sebab mereka rasa mereka telah melarikan diri, dan itu perbuatan yang tak disukai oleh Allah dan Rasul.
Summa ataina Rasulullah, maka mereka pun sembunyi-sembunyi datang berjumpa dengan Nabi SAW. Maka kami berkata, wahai utusan Allah, nahnul farrarun, kami adalah orang yang melarikan diri daripada medan peperangan. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak. Sabda Nabi, bal antumul akarun, bahkan kamu adalah orang yang pulang pada waktu itu untuk memperbaiki perancangan. Wa ana fi'atukum, dan aku termasuk dengan kamu. Maka kalaulah berundur, maka itu tidak dikira sebagai melarikan diri daripada medan peperangan. Berundur kerana nak regroup, nak merancang strategi yang baru, maka itu tidak dikira sebagai melarikan diri. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan Yazid bin Abi Ziyad, kata Imam Nawawi. Dan makna daripada ucapan fahasan nasu haisah, yakni memberi maksud annahum farru, bahawa mereka mengundurkan diri daripada medan peperangan. Wa makna qawlihi, dan maksud daripada ungkapan bal antumul akarun adalah al-akar memberi maksud alladhi yafirru, seseorang yang mengundurkan diri kepada pemimpinnya, liyansurahu, bertujuan untuk mendapatkan bantuan, laisa yuridu, bukanlah dia bertujuan untuk melarikan diri daripada medan peperangan. Maka orang yang mengundurkan diri kerana nak merangka strategi yang baru tak dikira sebagai melarikan diri. Bab yang ke-37, dalam sebahagian ada dibawakan tajuk, pada hasyiah kita boleh nampak, bab ma jaa fi dafnil qatil fi maqtali, hendaklah mengkebumikan orang yang syahid di mana dia syahid. Riwayat 1707. Wabi ilai qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Daud qala hadatsana Syu'bah an al-Aswad bin Qais qala sami'tu Nubayhan al-Anazi. Maka berkata Aswad bin Qais, aku telah mendengar Nubayh al-Anazi meriwayatkan hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, apabila telah berlakunya peperangan Uhud, maka telah datang makcikku, makcik beliau bernama Fatimah binti Amr. Maka Fatimah binti Amr yang merupakan makcik kepada Jabir bin Abdullah ingin membawa pulang ayah Jabir yang bernama Abdullah bin Haram untuk dikebumikan di Madinah. Fanada, maka telah menyeru seorang penyeru daripada pihak Nabi SAW, di mana Nabi menyeru, ruddul qatla, letakkanlah kembali orang-orang yang telah syahid, ila madajiha, di mana beliau syahid. Nabi tidak izinkan untuk mereka itu dibawa pulang ke Madinah. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-38 insya-Allah kita akan sambung lebih kurang pada jam 7.40 nanti. Terima kasih kepada semua apa yang baik daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.